ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم، صلاة عظيمة القدر والمقدار. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kurniaan daripadanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Seterusnya terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda Tuan Imam, pegang-pegang masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi pada malam ni menggunakan kitab kita, iaitu Sifat 20 karangan Tuan Guru kita, nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain, amin. Masih lagi membicarakan muka surat yang keempat, iaitu dasar-dasar ilmu ataupun prinsip asas pengajian kita. Yang pertama, kita dah bincang dah mengenai nama-nama ilmu yang kita belajar ini, iaitu ilmu tauhid, ilmu usuluddin, kemudian ilmu kalam dan sebagainya. Yang kedua, kita dah bicarakan dah sumbernya menggunakan Al-Quran, hadis dan juga dalil akal. Akal pun kita dah cerita dah bagaimana akal manusia ini. Akal manusia ini terhad. Akal manusia kita ni terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan bukti-bukti yang menceritakan kepada kita, barulah manusia ini boleh fikir dengan betul seperti mana kehendak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ni kita akan sambung lagi mengenai yang ketiga, iaitu kandungan pengajian kita pada malam ni, iaitu kepercayaan kepada Allah dan juga para rasul. Kepercayaan kepada Allah dan juga para rasul, ini kandungannya. Yang kita akan mengaji mula malam ni ialah mengenai dua sahaja asasnya, iaitu sama ada tentang Allah Subhanahu wa taala ataupun tentang para rasul dan juga para nabi. Dua ni je, lain daripada tu tak. Melibatkan akidah, melibatkan kepercayaan. Yang utama kita akan mengaji mengenai kepercayaan kepada Allah dan juga para rasul. Tu. Sebenarnya ada lagi yang lain, iaitu para malaikat. Tapi yang utama yang akan kita belajar dalam kitab ni ialah iaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau orang tanya kita siapakah Allah taala, agak-agak nak jawab macam mana? Allah tu siapa? Allah tu siapa? Kalau lah orang tanya kepada kita ni, Allah tu siapa, nak jawab macam mana agak-agak ni? Pencipta. Ya, pencipta. Pencipta tu asasnya. Tapi yang maksud yang sebenarnya dengan Allah Ta'ala tu apa dia? Yang kita mengaji dalam bab kataan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Allah tu siapa sebenarnya? Apa Allah Ta'ala tu, apa dia? Ni yang kita nak mengaji ni. Macam mana keadaan Allah Ta'ala apa semua ni kita mengaji. Zat Allah Ta'ala tu macam mana, adakah manusia ni boleh tahu ataupun tak, sebagai contoh. Allah Ta'ala ni wujud satu dia, dan dia tidak perlukan kepada orang lain, dan orang lain memerlukan dia. Allah Ta'ala ni satu pencipta yang mana semua makhluk memerlukannya, dan dia tidak perlukan kepada orang lain. Yang tu nama pencipta Allah Ta'ala. Yang dikatakan Allah Ta'ala itu ialah dialah yang mencipta dan tidak memerlukan, dia tidak memerlukan daripada segala makhluknya, dan segala makhluknya memerlukan kepadanya. Dia tak perlu kepada kita semua, tak perlu kepada langit dan bumi, dia tak perlukan kepada para malaikat, dia tak perlukan kepada para rasul, tak perlu semua tu. Sebab Allah tu dia maha sempurna dah. Allah tu maha sempurna dengan segala sifat-sifatnya, dan mustahil Allah itu tidak sempurna ataupun dengan sifat kelemahan atau kekurangan. Tu yang kita kena tahu tu. Yang kata Allah tu siapa dia? Sekali bila orang tanya tentang Allah, kita tak boleh nak jawab. Allah tu Allah. Yalah. Allah tu Allah. Habis tak tahu nak kata apa. Jadi yang kita tahu bahawa Allah Ta'ala itu sempurna pada segala-galanya, dan mustahil baginya ada segala sifat kekurangan, dan seluruh makhluk memerlukan kepadanya, dan dia tidak perlukan sama sekali kepada Allah, kepada makhluk. Tu yang kita nak ngaji ni. Dan kemudian cerita tentang para rasul. Allah ceritakan para rasul. Allah datang, kita nak mengaji tentang para rasul. Macam mana kita nak tahu rasul-rasul tersebut? Bagi contoh, macam mana kita nak tahu rasul-rasul tersebut? Dia datangkan dengan bukti-bukti yang kuat, iaitu mukjizat dan juga syariat. Barulah orang boleh tahu. Datangkan dengan mukjizat-mukjizat. Sebahagiannya para rasul diberikan dengan mukjizat-mukjizat daripada Allah Ta'ala. Kemudian ada yang diberikan dengan syariat-syariat. Barulah betul. Baru kita boleh tahu, kalau dia mengaku dia rasul, tapi kita tanya apa bukti hang kata hang ni rasul? Bagi contoh lah, apa bukti? Contoh postman mai kita, dia pakai baju biasa, ataupun polis. Kita tanya, ni siapa ni? Saya ni polis. Apa bukti hang polis? Mesti kena ada kad. Bagi contoh, kad polis dia. Ataupun apa dia bawa pistol. Bagi contoh. Samalah dengan rasul-rasul yang diutuskan. Rasul-rasul yang diutuskan. Jadi mereka ni mesti kena ada sokongan yang kuat untuk membuktikan bahawa mereka itu diutuskan oleh Yang Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, katakanlah Allah tak datangkan rasul. Katakanlah Allah tak datangkan rasul. Rasul tidak diutuskan sama sekali kepada manusia. Jadi Allah ciptakan seluruh makhluknya ni ikut. Jadi yang baikkah yang jahatkah semua masing-masing boleh buat. Kalaulah akal manusia ni tanya, akal manusia ni fikir, agak-agak dunia ni ada orang yang cipta? Agak-agak dunia ni kalau kita tengok-tengok ni, ni semua semula jadi, tak ada pencipta. Agak-agak akal manusia boleh jawab yang tu tak? Ya, confirm. Sebab apa? Sebab apa confirm? Sebab tengok sendiri pokok mana ada siapa pergi tanam, dia tumbuh sendiri, rumput. Yang aku tak suruh tumbuh, hang tumbuh. Yang aku tanam haram tak tumbuh. Contohlah kan. Yang kita tanam lah pokok buah macam-macam. Tengok-tengok. Mampu yang tu ya. Yang hak kita tak tanam tu dia boleh tumbuh pula tu.
Sebagai contoh, kalau logik akal manusia tengok, mustahil ada orang yang mencipta. Pasal apa? Sebab dia tengok keadaan kepada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kalau dia guna hujah kan berdasarkan kepada apa? Kepada tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau dia tengok kepada iaitu makhluk Allah Ta'ala yang bernyawa, manusia dan juga haiwan, agak-agak je nak kata, oh ni anak ayam ni dah lahir saja-saja. Terus tengok-tengok kemarin tak ada, hari ni ada. Contohlah kan, kemarin tak ada, hari ni ada. Agak-agak manusia nak kata, oh tak ada, hang memang macam ni, hang tercipta sendirinya. Boleh? Tak boleh. Mesti kena ada mana ibu hang pergi tak mana ni, cari ibu ayam tak jumpa. Bagai contoh. Kalau berdasarkan manusia ni lihat kepada kejadian alam, selain manusia dan juga haiwan, nescaya manusia akan katakan bahawa dunia ini ada dengan sendirinya, iaitu alam semula jadi. Pasal apa? Sebab manusia tengok kepada tumbuh-tumbuhan, hak yang aku tak tanam boleh tumbuh, hak yang aku tanam tak haram, tak mau tumbuh. Tanamlah berapa puluh relung, berapa puluh pokok tanam, yang tumbuhlah, yang boleh hidup pun 2-3 pokok, yang hak lain tu penuh dengan lalang, dengan pokok hutan, tak tahu apa cerita lagi. Sebagai contoh. Sebab apa? Sebab manusia melihat kepada tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau manusia melihat kepada manusia sendiri, tengok-tengok ada bayi duduk ada dalam kotak atau duduk tepi jalan. Jumpa bayi duduk ada tepi jalan. Lah, waktu bila hang muncul? Waktu bila hang muncul? Agak-agak manusia kata ni semula jadi. Ada anak ni duduk di tepi jalan ni semula jadi. Tak ada. Manusia ni kata, siapalah yang buat kerja ni, buang anak ni tepi jalan, buang tong sampah, dekat dengan tong sampah, sangkut dekat pintu kereta, sangkut dekat pintu masjid, sangkut dekat pintu rumah, sangkut dekat pintu pagar, macam-macam manusia buat. Jadi ilmu tauhid ialah perbahasan tentang Allah Ta'ala dan juga para Rasul. Contoh dia macam kita lah hari ni, macam kita hari ni, esok ni nak raya korban. Esok tak kan? Esok ke tak? Esok pasal apa? Pasal malam esok lah. Malam esok dah mula lah. Memang kita tengok pada asas ada esok dah lagi, tapi malam esok dah mula lah. Tak sampai 24 jam. Pasal lah ni, maghrib esok pukul 7.40. Maghrib esok 7.40. Mana tak sampai 24 jam lagi lah. Esok dah mula raya dah. Takbir dah semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergema seluruh Langkawi. Bergema pada malam esok. Semangat pada malam esok. Sampai bila? Sampai raya keempat. Takbir mursal dan juga takbir muqayyad. Takbir mursal ni terus daripada lepas maghrib ni malam esok sampailah sembahyang raya, habis takbir mursal. Bila-bila masa boleh buat. Takbir muqayyad iaitu yang terikat dengan sesuatu sembahyang. Lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang isyak, lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang sunat, atau apa saja sembahyang boleh buat takbir muqayyad. Dinamakan takbir yang terikat. Takbir mursal mula daripada bila terbenamnya matahari sampai dah ni. Walaupun sebenarnya boleh buat dah mula ni. Malam ni boleh buat dah. Malam ni mula boleh buat dah. Ada yang pandangan. Dan dinamakan hari ini hari Tarwiyah, hari yang ke-8. Juga dibolehkan dah mula puasa dah. Mula puasa dah. Boleh puasa dah. Pasal apa dinamakan Tarwiyah? Iaitu dikatakan bahawa dinamakan Tarwiyah ialah berasal daripada orang jemaah haji ni masa nak pergi wukuf ni, mereka akan cari bekalan. Hari ni mereka cari bekalan. Cari bekalan makan minum mereka ni untuk apa? Untuk mereka duduk di mana? Duduk di
Mekah tersebut di Mekan. Waktu tu duduk di mana? Wukuf pasal apa? Duduk di padang Arafah nak buat apa? Nak baling jamrah. Nak baling batu. Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta dan juga Jamratul Akbar. Tu nak pergi baling di sana nanti. Tambah pula tahun ni orang tak ramai, seronok lah siapa boleh pergi. Yang terpilih itu adalah antara orang yang bertuah. Yang terpilih daripada Allah Ta'ala ni yang terpilih. Tapi nak pegang Hajarul Aswad semuanya tak dibenarkan. Walaupun duk rasa seronok, tapi Arab Saudi tak benarkan. Takut sekali lagi ada siapa-siapa duk pergi sentuh, orang lain pekat pergi sentuh. Jadi masalah dia tak benarkan. Hanya boleh tengok lambai je dekat orang tak ramai. Itu sebagai contoh. Jadi hari ini yang kita duk buat adalah daripada siapa? Daripada Rasul yang bagi tahu kepada kita nak buat ibadah korban ni macam mana. Maka Rasulullah yang menceritakan kepada kita semua mengenai apa? Mengenai hakikat pencipta iaitu Allah Ta'ala dan juga syariat-syariat yang perlu diamalkan oleh manusia. Ni yang Rasul ni, yang kita nak tahu ni, yang kita cuba nak tahu. Malam esok, kiranya esok ni kita sunat puasa lah. Puasa wukuf bagi orang yang tak pergi buat haji. Bagi orang yang pergi buat haji, hukumnya tak boleh puasa. Mereka tak boleh puasa. Sebab apa? Sebab mereka perlukan bekalan yang kuat, tenaga yang banyak untuk nak buat ibadah yang selepasnya. Jadi kita yang tak buat ibadah haji disunatkan puasa wukuf. Jadi pakatlah, boleh niat masing-masing dah. Sahaja aku puasa qada esok hari kerana Allah Ta'ala, dan juga sunat hari Khamis, dan juga sunat hari wukuf. Boleh niat puasa siap-siap. Tak ada masalah. Tu kalau hak yang nak niat qada lah. Siapa yang nak niat qada? Kalau yang tak mau niat qada, sahaja aku puasa sunat hari wukuf dan juga puasa sunat hari Khamis. Biasa. Bagi orang yang tak mau niat qada. Baik. Yang kita tahu semua ni, segala syariat yang kita buat ni datangnya daripada para rasul yang terpilih. Mereka ini, rasul adalah makhluk Allah Ta'ala yang terpilih di atas muka bumi ni. Allah dia tak bagi siapa saja lah. Bukan siapa saja boleh jadi rasul dah. Allah pilih yang sesuai dengan keadaan masyarakat, dengan waktu tersebut, sesuai dengan dia. Maka syariat juga diturunkan sesuai dengan umat yang dibawa, yang ada bersama dengan para rasul tersebut. Syariat itu sama, sesuai. Syariat itu bersesuaian dengan umat masing-masing. Umat masing-masing. Sebab itulah syariat ini berbeza di antara para rasul, kerana sesuai dengan keadaan zaman masing-masing, peristiwa masing-masing. Kalau kita zaman lah ni zaman teknologi. Zaman teknologi. Macam mana kita nak tahu benda yang berlaku di tempat lain? Mau tak mau kena ada teknologi. Orang yang ada telefon agak-agak dia orang yang tak ada telefon dia boleh tahu tak? Tak boleh tahu peristiwa di tempat lain, dia tak boleh tahu. Contoh hari ini kita dapat segala maklumat yang berkaitan pandemik Covid ni daripada mana? Daripada media masa. Daripada media masa. Daripada siapa? Daripada Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham, yang bagi tahu kepada kita hari ini sekian-sekian berapa kes. Kalau dia tak habaq, agak-agak kita boleh tahu? Tak boleh tahu. Kalau dia tak habaq kes berapa-berapa, kita boleh tahu? Tak tahu. Siapa pun tak tahu. Tapi dia umum. Dia umum. Hari ini berapa kes, kemarin, esok pula berapa kes, sebagainya. Itulah yang dinamakan media. Iaitu pun kita kata perantara di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu ibaratnya Rasul itu antara di antara Allah Ta'ala dengan kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah pilih, bukan semua orang yang terpilih menjadi
kekasih Allah iaitu para rasul. Dah Allah pilih yang baik-baik. Kalaulah bagi contoh kita katakan hari ini, bagi contoh kita katakan hari ini, kalaulah Allah datangkan para rasul, ada yang baik dan ada yang tak baik, alamatnya cempera habis dunia ni. Contohlah dia tu anak luar nikah, kemudian biasa bunuh orang, kemudian biasa curi, kemudian macam-macam dia biasa buat, kemudian dilantik menjadi rasul. Manusia akan kata tu dia, macam mana kami nak ikut dia? Macam mana kami nak ikut dia? Sedangkan dia sendiri pun latar belakang dia pun, track record dia punya lah teruk. Mustahil manusia boleh ikut. Mustahil. Sama lah juga Allah boleh datangkan utusannya melalui para malaikat. Tapi manusia akan kata kepada malaikat, wahai malaikat, hang tak apalah, hang suruh kami sembahyang 5 waktu. Hang suruh kami sembahyang, ya hang tu tak apalah. Hang tak makan, hang tak minum, hang bukan tahu cara kami. Hang tak mengantuk. Contohlah kan. Hang tak mengantuk. Hang tak makan. Kami time nak kena ada waktu lapar, kami kena berhenti makan. Ada waktu sakit perut, kena berak, kena kencing dan sebagainya. Hang tak apalah malaikat. Hang nak main cerita ke kami. Dah. Allah tak akan datangkan semua. Allah nak menegah dan juga menghalang, maka Allah rakamkan dalam Al-Quran bahawa sesungguhnya Allah datangkan utusannya iaitu para rasul untuk menghalang segala manusia yang berpandangan bahawa dia tidak sampai, tidak dapat apa yang diceritakan oleh para rasul. Contoh hari ini kita katakan bahawa Allah Ta'ala tu ada. Okey, semua yang logik akal ni boleh kata tak apalah, Allah Ta'ala tu pencipta dan mesti kena ada. Bila tengok segala yang berlaku, mesti ada pencipta. Tak apa, akal manusia boleh terima. Katakanlah akal manusia boleh terima bahawa mengatakan bahawa Allah Ta'ala ataupun pencipta ni wujud, tetapi kita tak tahu macam mana. Baik, masalah dan sekarang bila kita dah tahu Allah Ta'ala tu ada, siapa yang tahu bahawa ada syurga, ada neraka, ada azab kubur? Siapa boleh tahu? Tak ada. Tak ada manusia boleh tahu. Kalau kita tahu bahawa Allah Ta'ala tu ada sekalipun, manusia tak tahu bahawa adanya hari apa? Hari alam kubur. Kemudian adanya hari apa? Hari panggil apa? Dibangkitkan, kebangkitan. Kemudian adanya hari duduk di padang mahsyar. Kemudian adanya lagi hari perhitungan. Kemudian adanya lintas pula titian sirat. Ada pula syurga dan neraka. Manusia tak tahu semua tu. Tak ada siapa boleh tahu. Pasal apa? Pasal Allah tak datangkan Rasul. Walaupun manusia ni akal dia boleh mengatakan ada pencipta, tapi manusia ni buat ikut suka. Hidup ke apa, baik atau jahat, semuanya sama saja, sebab semua mengatakan bahawa Allah Ta'ala ada, tetapi tak tahu macam mana nak buat. Sebab itulah Allah datangkan para rasul untuk menafikan, untuk menolak pandangan orang manusia yang akhir zaman nanti ataupun manusia yang lain yang mengatakan bahawa kami tidak dapat seruan daripada utusan kamu, maka kami tidak boleh diseksa. Bagi orang yang jahat, orang jahat kata tak apa, kami ni tak tahu apa, jadi kami buat ikut suka kami, hidup kami macam tu je. Oh dah. Jadi Allah datangkan Rasul untuk menafikan semua tersebut. Rasul bagi tahu mengenai hang buat baik dapat pahala, masuk syurga. Hang buat jahat dapat dosa, masuk neraka. Itu antaranya. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu kepada manusia bahawa Allah tak akan membiarkan manusia ini tanpa ada tempat dia bergantung. Ikut suka dia tak boleh. Tak ada halal tuju syariat, tak boleh. Mustahil bagi manusia yang mempunyai akal fikiran yang biasa ni, mustahil untuk mengetahuinya. Jadi Allah datangkan para rasul yang istimewa, yang terpilih daripada seluruh makhluknya yang lain.
Allah datang kan pilih. Contoh dalam kawasan ni, ayah anda jadi tuan imam. Ayah anda jadi tuan imam, bukan saja-saja anak Korea nak calon ayah anda jadi tuan imam. Orang nak tengok track record macam mana keadaan ayah anda tuan imam. Orang nak tengok ayah anda mengaji di mana, hubungan ayah anda dengan orang lain, baru boleh jadi orang nanti jadi tuan imam. Kalau tidak, tak boleh. Tak boleh. Allahu Akbar. Numai hak jenis kaki judi, kaki minum arak, kaki betina masuk bertanding. Tanding jadi tuan imam. Contohlah kan. Tanding jadi tuan imam. Agak-agak anak Korea nak terima? Tak terima. Siapa berani nak tanggung dosa semua? Tak berani nak terima. Ibaratnya itulah. Adalah orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada pekerjaan yang lebih mulia melainkan jaga rumah Allah Ta'ala di atas muka bumi ni. Tak ada. Tak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada orang yang bertugas menjaga rumah Allah Ta'ala. Bayangkan. Tak ada. Sama ada Tok Imam ke, Tok Bilal ke, Tok Syekh ke, tak ada orang yang lebih mulia daripada mereka yang jaga rumah Allah Ta'ala. Tak ada. Pergilah cari tempat lain, tak jumpa. Di sisi Allah Ta'ala mereka ini sangat hebat. Allahu Akbar. Tambah-tambah pula Tok Imam dengan tugasannya, Tok Bilal dengan tanggungjawabnya. Kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar orang azan sebagai contoh. Kita dengar azan tu manusia yang panggil, tapi pada hakikatnya Allah Ta'ala yang jemput. Allah Ta'ala yang panggil kita mai ke rumah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang panggil sebenarnya. Kalau ada orang mengatakan, Allah Tok Bilal ni azan dah, dia azan tak apa, ambil pergi kat dia, tu orang yang silap. Sebenarnya Allah yang panggil. Masjid ni adalah rumah Allah Ta'ala. Allah yang panggil manusia untuk menerikan hayya 'alal salah, untuk ajak sembahyang. Yang kedua apa? Hayya 'alal falah, ajak ke arah kejayaan. Kejayaan apa? Kejayaan akhirat. Confirm dah. Sebab apa? Orang yang mai tu bermakna orang yang hanya ada apa? Ada hati imannya dengan Allah Ta'ala, baru boleh sampai ke rumah Allah Ta'ala ni. Dengar seruan azan, oh Allah panggil, bukan Tok Bilal panggil. Bukan Tok Bilal panggil, Allah yang panggil sebenarnya. Oh, baru kita tahu rupa-rupanya kita terpilih oleh Allah Ta'ala. Telinga boleh dengar. Telinga boleh dengar ni, telinga boleh dengar Allah panggil ni. Allahu Akbar. Betul orang boleh sampai. Betul orang yang boleh sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa? Menjadi tetamu Allah. Jadi tetamu Allah pula bukan Allah sedia apa-apa pun, tak ada. Allah sediakan di akhirat nanti. Mau tak mau kita mai, kita kena buka lampu sendiri, kita kena tengok kapet sendiri, kena cuci sendiri. Sedangkan kita jadi tetamu Allah Ta'ala. Tapi kalau kita pergi rumah orang, orang panggil kita pergi makan kenduri sebagai contoh lah kan. Ada orang suruh kita pergi basuh pinggan, tolong pergi masak Ustaz, saya nak makan nasi. Lepas tu lauk duk ada dalam peti ais tu, saya ikan apa semua duk ada dalam peti ais tu, tolong pergi masak Ustaz. Saya nak makan nasi. Orang kata aku tuan rumah ke aku tetamu. Contohlah kan. Kita tuan rumah ke kita ni tetamu. Tapi kita ni tetamu Allah Ta'ala. Bila main dalam rumah Allah Ta'ala ni, seolah-olah kita pula yang kena sediakan kepada orang lain. Sedangkan kita tetamu Allah Ta'ala, tapi kita pula yang kena uruskan. Itu sebagai contoh. Kalau betul kita kata tetamu, kita tetamu tak payah buat apalah, kapek-kapek ni tak payah sedia apa semua ni. Tak. Kita tetamu, kita yang urus sendiri. Sedangkan kalau kita dengan manusia yang lain, kita pergi rumah orang, orang sedia siap dah. Dia telefon habaq mai, boleh lah kalau nak jumpa saya, boleh
mai di rumah, saya ada buat masak-masak, saya ada buat makan-makan sikit, bagi contoh kan. Saya ada buat makan-makan sikit kan. Kita tak pun dia kata abang kita, mai di rumah, mai lah tolong masak kat saya Ustaz. Allah, agak-agak kita nak pergi ya. Agak-agak nak pergi ya. Dia abang kita, mai lah di rumah, jemput mai di rumah, tolong masak Ustaz, boleh lah. Saya pun tak ada makan lagi hari ni, tolonglah mai tolong masak kat saya Ustaz. Agak-agak kita nak pergi ya. Contohlah kan. Contoh agak-agak kita nak pergi ke dak ni, kalau orang kata sentuh orang jemput kita jadi tetamu tapi dia suruh kita masak. Allahu akbar. Dia panggil kita tolong dia masak tak apa. Tak ni dia panggil kita panggil kita masak untuk dia nak makan. Pelik kan tu. Tak ada. Allahu akbar, tu sebagai contoh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala datangkan utusannya perantara untuk menceritakan apa yang sesuai dengan manusia mengikut keadaan masing-masing. Sesuai dengan manusia ikut keadaan masing-masing. Bagi contoh, Quran 30 juzuk. Alhamdulillah ramai hari ini yang boleh hafal Quran. Cuba bayanglah kalau Allah turunkan Quran 100 juzuk, yang dah Allah tak tahulah apa sembahyang tarawih semalam agak-agak berapa juzuk kita nak baca. Katakanlah kita ada sebulan tarawih, bagi contoh tarawih. Tengok-tengok ada 100 juzuk, agak-agak semalam kita kena baca 3 juzuk setengah baru boleh habis. 3 juzuk setengah Tok Imam seorang. Kami serenda abang, Tok Imam baca seorang. Hak 1 jam. Hak 1 juzuk tu pun gagah ketak lutut-lutut ni. Sakit pinggang-pinggang, sakit betih-betih ni punya duduk berdiri. Itu sebagai contoh. Allahu akbar. 30 juzuk. Maknanya sangat sempurna ciptaan Allah Ta'ala. 30 juzuk, 30 malam untuk bulan Ramadan. Cuba kita bayangkan kalau Allah datangkan tak payah 30 juzuk, 60 juzuk, tak payah 100, 60 juzuk. Maknanya semalam 2 juzuk kena baca. Kalau sembahyang kita tu lebih kurang 70 minit untuk 1 juzuk pada setiap malam, kalau 2 juzuk jadi berapa? Tambah lagi lah cerita lah. Tok Imam baca seorang lah, kami serenda tak apa, terus. Saya cakap 8 kan. Serenda saya abang cakap 8 lah. Contoh ada itu lah cerita lah. Allahu akbar. Sebab tu Allah datangkan Quran 30 juzuk. Jadi boleh apa? Boleh khatam dalam bulan Ramadan. Boleh khatam dalam bulan Ramadan untuk 30 malam. Bukan saja-saja main 30 juzuk dah. Bukan saja-saja dah. Ada hikmah dan sesuai dengan Allah ciptakan peredaran di antara langit, bulan dan matahari semua ni, iaitu bulan, matahari dan juga bumi ni, sebagai lita'alamu adadas sinina wal hisab, untuk manusia itu mengetahui kiraan hisab, iaitu perhitungan tahunnya. Nak bagi tahu berapa hari, berapa bulan. Allahu akbar. Bukan saja-saja Allah datangkan itu sebagai contoh. Jadi para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mestilah orang yang terpilih, yang istimewa. Yang istimewa. Barulah orang lain tidak akan menahmah, memfitnah dia. Allah dengar cakap dia. Macam kita hari ni lah, kalau takdir lah kita tahu orang tu walaupun dulu ni ni dia hebat sebagai contoh, tapi bila kita kenal perangai dia, orang duk cerita dia tu Allahu akbar, hang duk percaya cakap dia. Raja kelentor orang bagi contoh dulu cerita dulu ni. Ayam pantang nampak ayam depan mata ligan, nampak buah siapa pun kebah. Agak-agak orang boleh terima? Tak boleh. Sebab itulah sifat para rasul yang akan kita tahu ialah 4 ni: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sifat para rasul nanti yang akan kita belajar mengenai hak-hak rasul.
Jadi Allah Subhanahu wa taala datangkan Rasul untuk menceritakan ada lagi peristiwa yang manusia akan lalui. Manusia ni akan mau tak mau akan tempuh benda tersebut. Bila tibanya kematian, manusia akan ikut jalan tersebut, tak ada pilihan. Bila mati saja, manusia ni kena tunggu tempoh dinamakan alam barzakh. Bermulalah alam akhirat. Alam akhirat bermula apabila manusia itu mati. Bermulalah alam akhiratnya, iaitu bila simpan masuk dalam kubur. Mulalah Allah tunjukkan segala kebaikan, Allah tunjukkan segala keburukan, kejahatan. Kalaulah dia tu banyaknya pahala yang dia buat masa di atas muka bumi ni, Allah akan mudahkan dia boleh nampak syurga tersebut. Dia duduk dalam kubur tu, ya Allah bilalah nak berlaku kiamat, ya Allah bilalah nak berlaku kiamat. Pasal apa? Tak sabar nak tengok nikmat syurga, nak rasa nikmat syurga. Bagi manusia yang telah mati duduk dalam kubur. Bagi orang yang dosa dah ni banyak, Allah datangkan dengan berbagai-bagai ujian, dengan ulaknya, dengan kalajengkingnya, dengan bumi ni sendiri himpit bila tak boleh jawab. Bumi ni himpit, tulang manusia ni, tulang rusuk yang kanan dengan kiri ni himpit, hancur. Allahu Akbar. Dia pun duk tengok siksaan. Allah tunjukkan kepada dia siksaan yang dalam neraka ni lagi dahsyat daripada yang dia duk rasa tu. Dia kata, ya Allah, janganlah kau buat lagi, janganlah datangkan lagi kiamat. Tara ni pun sakit dah. Macam mana bila tengok api duk menyala-nyala dengan kalajengking, dengan ulat-ulat duk ada dalam neraka tu, lagi dahsyat, lagi bisa. Sekali dia apa panggil apa? Nak panggil apa? Kalau ulat patuk, kalau jengking sengat. Sengat. Sekali dia sengat habis ni, darah-darah tulang belulang manusia ni hancur lebur jadi air. Tu betapa sakitnya tu. Seluruh ni daripada otak manusia sampai kaki akan terasa bisa patukkan ular ataupun sengat kalau jengking tersebut. Allahu Akbar. Dia dah tengok dah. Bagi orang yang mati lah, bagi yang mati. Yang bagi yang hidup ni tak rasa apa lagi dah. Macam kita ni duk rasa boleh sembang lagi lah, pergi jalan, pergi sana, pergi sini, ikut suka lagi. Tapi pada hakikatnya suatu hari nanti kita akan dapat melihat di manakah kedudukan kita di alam barzakh nanti. Wallahu a'lam. Jadi kandungan kitab kita ni ialah percaya kepada Allah dan juga Rasul, termasuklah para malaikat. Tapi kita banyak bicara bab Allah lah dengan Rasul. Sebab apa? Wajib, perkara yang wajib kita kena tahu mengenai Allah dan juga para Rasul. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. Takbir raya. Takbir raya selepas sembahyang jenazah. Yang ada melibatkan sembahyang, ya, diharuskan. Diharuskan. Tapi jarang orang buat. Jarang orang buat lah. Sebab ada khilaf kata mengatakan takbir raya tersebut, sembahyang jenazah itu bukan seperti mana sembahyang yang biasa. Pandangan dia macam tu. Jadi ada yang buat, ada yang tak buat. Terpulang kepada hak yang sembahyang sendiri. Terpulang kepada dia. Sebab bergantung kepada pandangan masing-masing. Pandangan yang mengatakan bahawa sembahyang jenazah itu ibarat sembahyang yang biasa, boleh takbir, takbir. Pandangan yang mengatakan bahawa bukan, maka dia tak takbir. Sebab apa? Sebab tak ada rukuk, tak ada sujud. Tu cerita dia. Takbir sampai waktu bila? Sampai raya keempat, hanya asar sahaja habis. Habis waktu asar. Tapi kalau korban tak apa.
Mula daripada selepas raya ni, sembahyang raya tu sampai sebelum terbenam matahari raya keempat. Kita ada raya kedua tu. Raya kedua tu yang mana? Pukul berapa yang mana? 7.30 mula dah. Saya mungkin pukul 8 kot sampai kot. Sebab tu nak ligan pergi sana pula lagi. Tu pasal hitam tu. Tapi tak apalah kalau 7.30 insya-Allah kot boleh sampai. Berapa ekor semua yang dah? 10 ekor. Alhamdulillah 10 ekor. 10 ekor lembu kerbau, kambing. Lembu. Ya. Kambing 2. Tak apa, 10 ekor boleh buat sehari. Yang diumumkan kemarin satu hari 10 ekor saja boleh buat. Jadi kalau lebih dah 10 ekor tu kena buat hari yang kedua pula. Tak apalah ni 10 ekor tu buat 2 kumpulan. Satu kumpulan 5 ekor, satu kumpulan lagi 5 ekor. Tak boleh buat sekaligus 10 ekor. Kena pecah. Buat 2 hari. Buat 2 hari, Sabtu dengan Ahad. Tak, kalau nak buat sehari boleh. Nak buat sehari pagi boleh, petang boleh. Kalau nak buat jenis grup macam tu pun boleh, tak ada masalah apalah yang tu. Baik, tapi yang pentingnya kena ikut SOP tersebut. Kena ikut SOP penjarakan, kena ada pakai glove, kena pakai apron, kena pakai hand sanitizer, kena pakai mask dan sebagainya. Tapi waktu pegang lembu tu mau tak mau kena hati-hatilah apa semuanya. Allahu Akbar. Sebab apa? Kita pun risau dah di Kedah pun teruk dah. Kes di Bagangga punya pasal. Di Kubang Pasu lah ni berapa ratus orang kena buat ujian saringan dah. Jadi kita pun kena berhati-hati. Jangan sampai ke tempat kita. Kalau tidak lagi masalah. Allahu Akbar. Tapi apapun semua adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Kita hanya berusaha saja. Jadi raya korban, siapa yang mampu buatlah. Itu antara adab kita dengan Allah Ta'ala sebagai tanda syukur Allah bagi kat kita ni macam-macam nikmat. Alhamdulillah. Dulu dengar baru 5 ekor, tengok-tengok hari ni dah 10 ekor dah. Alhamdulillah. Hak duit tak bayar kereta tu boleh beli satu tumpuk. Tak bayar 6 bulan tu bolehlah bayar satu tumpuk. Tu sebagai contoh lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita insya-Allah. Jadi alhamdulillah sampai di sini saja pada malam ni. Saya mohon kemaafan daripada semua ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah. Yang baik itu datang dari Allah SWT, yang kurang itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan ini. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna 'ilma wa rabbi zidna 'ilma wa rabbi zidna 'ilma. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya juga nak ucapkan selamat hari raya korban lah kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah. Mohon maaf zahir dan juga batin, semua itu adalah daripada kekurangan dan juga kelemahan diri ini. Sekian, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.